ibadah yang selalu kita belajar, fiqh taharah, perkara yang menyentuh kebersihan, yang menyentuh solat, menyentuh puasa, menyentuh zakat, menyentuh bab haji. Ini ada peraturan-peraturannya. Dan peraturan-peraturan ini pun secara umumnya adalah terikat dengan satu keputusan, iaitu tidak ada ibadah lagi selepas daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak boleh buat ibadah. Yang boleh buat ibadah hanyalah Allah, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah tambah ibadah. Tak ada dah ibadah-ibadah yang baru, tak ada. Dalam fiqh yang berkaitan dengan ibadah. Ada yang berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi sama ada mikro, makro. Islam ada memberi penekanan, tak boleh sistem monopoli. Tak boleh sistem monopoli, iaitu kekayaan hanya berlega di kalangan orang-orang kaya sahaja. Tak boleh sistem monopoli. Orang kaya dia ada capital, jadi kapitalisme lah. Dia ada capital yang banyak, dia jual ikut harga, nak matikan orang lain supaya dia je wujud satu-satunya. Ini ada peraturan, tak boleh macam tu. Hari ni kita lihat banyak orang-orang yang bermodal kecil ditelan oleh pemodal-pemodal besar. Yalah, pemodal kecil nak beli barang kat mana? Pergi beli kat dia. Tapi dia jual juga untuk orang secara retailnya, dia jual juga. Wholesale dia jual, retail dia jual. Orang beli retail dengan wholesale dekat-dekat je harga dia. Jadi orang nak jual beli kat situ, matilah. Mesti ada satu peraturan. Tak boleh dengan sewenang-wenangnya. Ada peraturan. Ada dalam peraturan Islam, undang-undang Islam. Tak boleh biarkan. Tak ada sistem monopoli dalam Islam. Kalau sistem monopoli, maka kekayaan akan berlega di kalangan orang-orang kaya semata-mata. Litakunu akan menjadikan harta itu beredar di sekitar orang-orang yang kaya saja. Kemudian dalam perundangan Islam, undang-undang Islam ada yang berkaitan dengan, tadi kata dah sebut dah, ekonomi itu ada halal haram dia lah, ada halal haram. Maka itu basic kepada perniagaan. Tak boleh meniaga barang-barang yang tak halal. Itu kepada orang Islam tak boleh. Bahkan dalam Islam ada barang-barang itu dianggap sebagai tak berharga, tidak ada harga. Dari segi syarak tak ada harga. Seperti anjing. Anjing tak ada harga dalam Islam. Tapi kalau dia ada tujuan seperti anjing pemburuan, mungkin dia ada nilai. Tapi kalau tak, selain itu tak ada. As a pet, yang nak peluk-peluk tu kan, nak peluk anjing tu, as a pet, dia Islam tak mengiktiraf dia sebagai satu yang ada value. Tapi anjing harga mahal. Macam mana kita boleh hukum membelanjakan hasil jualan anjing yang tak ada tu? Itu kena bincang secara akademik lah macam mana. Tapi dari dalam Islam, anjing dikatakan sebagai suatu yang tidak ada nilai, tidak dikira bernilai di sisi syarak. Okey, ada banyak lagi. Kita lihat pula kepada hukum atau undang-undang yang berkaitan dengan soal pendidikan contohnya. Dalam Islam, pendidikanlah suatu yang sangat penting. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu fardu ke atas setiap muslim, wajib. Ada yang fardu ain, semua orang tak boleh tinggal. Akidah, ibadah, muamalah yang berkaitan, itu fardu ain lah. Fardu kifayah selain daripada itu, maka ada peraturannya, tak boleh
Hari ni orang Islam kerana tak berpegang pada sistem Islam ni, ramai terlepas dalam bab fardu ain. Apatah lagi fardu kifayah, fardu ain pun tak lepas. Tak lepas, hancur fardu ain. Antara najis mughallazah pun tak tahu. Kan berat tu. Najis mughallazah pun tak tahu, kan itu basic je. Fiqhut taharah. Mula-mula sekali kalau kita buka kitab fiqh, mesti dia bermula dengan fiqhut taharah. Tiba-tiba hak tu pun tak lepas, macam mana? Banyak tak lepas. Walaupun berpendidikan tinggi, pangkat tinggi, tapi basic tak ada. Patutnya kena ada satu regulation dalam negara Islam. Kalau mengaku negara Islam, kena buat, mesti ada requirement untuk naik universiti ke, mesti ada ni. Nak kerja di jabatan kerajaan ke, mesti ada ni. Kena buat macam tu. Apatah lagi nak jadi pemimpin yang lagi tinggi, kena ada pre-requirement. Mesti ada syarat-syarat. Sebab dia terkandung dalam kewajipan. Apabila orang tak melaksanakan kewajipan, macam mana dia boleh nak bermuamalah dengan manusia? Dengan Allah dia tak boleh jaga muamalah dia. Hablum minallah tak lepas, hancur jugalah hablum minan nasnya. Sebab yang regulate, self regulation, itu yang paling berkesan sekali. Undang-undang kau boleh lari sana lari sini, paling-paling tidak lari ke Australia. Kalau tak lari lain lah, maknanya lari. Boleh lari lah kalau nak lari undang-undang. Tapi self regulation, iaitu akidah, keimanan tu. Jadi datang daripada mana? Datang daripada pendidikan. Datang daripada pendidikan. Maka ada banyak benda tak lepas orang Islam. Hari ni banyak tak lepas kalau kiranya. Pertama, orang Islam bergantung kepada orang bukan Islam dalam masalah makanan. Sebab tu penting sangat ada cok halal tu. Kalau orang Islam keluar tak penting lah, kan? Tak penting lah halal tu sebenarnya tak. Sebab orang Islam kalau dia bertanggungjawab tak ada masalah. Tapi sebab apa? Sebab orang bukan Islam. Apakah hukumnya? Sebenarnya fardu kifayah ke atas orang Islam menyediakan makanan untuk kegunaan orang Islam. Fardu kifayah. Tapi hari ni orang Islam banyak terlepas, terpaksa. Macam mana kalau berlaku krisis? Boleh tak satu ketika itu orang Islam akan terhalang daripada mendapat makanan sehingga menjadi satu tekanan kepada mereka? Boleh jadi. Mesir contohnya, dia makan gandum, tapi Camp David memaksa dia tak boleh tanam gandum. Perjanjian Camp David yang diadakan oleh pemerintah Mesir dengan Israel, Amerika tu, tak boleh tanam gandum. Rakyat makan gandum. Macam mana? Jadi kalau ada apa-apa krisis, orang boleh tekan dia kat situlah. Begitu juga kita kalau makanan. Dan itulah masalah kita. Kalau orang letak barang yang tak itu pun boleh saja untuk merosakkan. Kita tahu orang apa ni Yahudi dan Nasrani dan konco-konconya, memang mereka, kalau orang Islam tak keluar daripada Islam, asalkan Islam tu rosak. Islam lagi tapi rosak. Islam yang rosak jadi ya. Kalau rosak dari segi pemakanan, ibadah pun jadi rosak. Rasulullah duk cerita dah pasal tu kan. Okey, Rasulullah duk sebut tentang seorang yang melalui perjalanan yang jauh. Kemudian dia mengangkat tangan ke langit, berdoa, ya Rab, ya Rab, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbathuhu haram, wa ghudhiya fil haram, fa anna yustajabu li zalik. Macam manakah Allah Taala nak makbulkan doa orang yang berdoa, Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan, sedangkan makanan haram, minuman haram, pakaian haram, dia hidup bergelumang dengan benda haram. Bagaimana Allah Taala nak makbulkan, nak terima doa dia? Ibadah pun tidak diterima dengan sebab rosak. Apabila hati rosak, macam-macam dia jadi. Itu datang daripada sebenarnya pendidikan. Dan pendidikan yang lebih jauh lagi kita lihat asas pendidikan yang kita sebut tadi,
fardu ain, fardu kifayah. Tapi itu baru level pengetahuan. Level pengetahuan, tahu je. Tahu tapi tak buat. Ramai sangat orang tahu tapi tak buat. Maka dia mesti ada satu titik yang menyebabkan orang itu tak boleh begitu. Contohnya di peringkat anak-anak. Rasulullah perintahkan adibu auladakum bis-salah. Ajar anak kamu dengan solat. Masa berapa? 7 tahun. Ajar biar tahu. Biar tahu. 3 tahun tu 7 hingga 10 tahun masa yang panjang untuk ajar solat. Tapi fadribuhum, pukul mereka bila-bila 10 tahun tak semayang lagi. Jadi ini peraturan dalam pendidikan. Undang-undang dalam pendidikan ada, kena pukul. Bukan sahaja anak kena pukul, isteri pun boleh dipukul. Kalau tak datang mudarat yang lebih besar lah. Ulama bincang, walaupun dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sebut macam mana seorang isteri itu dinasihat, tak dengar, ditinggal tempat tidur, dia lagi suka. Apabila tak dengar lagi, rotan. Rotan, kata ulama, kalau tak membawa mudarat yang lebih besar. Kalau isteri itu black belt, habislah lagi kocak perkahwinan tu, jadi tak payahlah. Terus pergi ke mahkamah lah, ataupun minta orang lain yang jadi kaunselor untuk memberi nasihat. Tapi ada peruntukan rotan. Dan rotan tu hukumnya wajib. Berdosa bapak tak rotan anak 10 tahun apabila dah sampai 10 tahun. Tapi kalau ada move nak jadikan undang-undang melarang rotan, ni pelik lah. Kan? Kalau nak adakan undang-undang melarang rotan, padahal rotan tu perintah agama, perintah Allah. Dalam pendidikan kena ada. Kita ingat dulu, zaman kita kecil-kecil dulu, kalau orang tu tua dah lah, macam saya tua dah, kalau orang muda-muda tak sempat lah kot. Ayah dia pergi sekolah, beritahu cikgu kalau ada apa-apa, ustaz ada apa-apa, rotan lah anak saya ni. Tak cukup cakap je, bagi rotan. Ni rotan. Kalau balik rumah, cikgu rotan, kena tambah. Masa tu kuranglah cerita macam hari ni. Hari ni sekolah dah tak ada rotan. Lama dah sekolah tak pakai rotan. Sebab apa? Psikologi. Psikologinya. Jadi apabila nak rotan je, tak boleh. Jadi akhirnya jadilah pelajar-pelajar yang orang kata tidak berpendidikan. Belajar tinggi tapi tak ada pendidikan, tidak berpendidikan. Selain daripada guru yang bersifat mursyid, guru dia kena buat juga apa yang dia kena tunjuk contoh. Kalau di rumah ayah mak tunjuk contoh semayang, baru ada dia kira mursyid lah, boleh mursyid. Cikgu pun kena tunjuk, pemimpin pun kena tunjuk. Dalam soal pendidikan ni dia datang daripada semua orang dalam masyarakat Islam. Kena ada, semua bertanggungjawab dalam masalah pendidikan. Mendidik itu jiran pun bertanggungjawab mendidik. Jiran pun bertanggungjawab mendidik. Besar tugas pendidikan. Itu ada hukuman dalam Islam. Ada undang-undang peraturannya. Jadi dalam Islam rotan tu adalah satu kehendak agama. Kalau kita tengok banyak hadis-hadis sebut, lain lagi ada hadis yang sebut tentang sunatnya menyiapkan rotan. Siap rotan gantung kat dinding. Abah kata, abah buat rotan. Tapi rotan tak ada. Kata abah buat lawak. Cakap nak rotan, satu rotan pun tak ada kat rumah. Jadi kena siap rotan. Tak payah cakap nak rotan, jeling rotan dah. Rasa ngeri dah. Ibarat itu juga hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain lah. Ada hukum dia. Jadi kita kata tadi berkaitan dengan pendidikan ada. Tapi orang hari ni mula nak tinggal. Dia lebih suka recycle undang-undang yang orang tak nak. Recycle. Undang-undang rotan ni ditolak oleh Sweden contohnya. Sehingga kan ada ibu bapa yang ditangkap, yang dibicarakan, didenda. Tapi masalah yang timbul lebih besar daripada masalah rotan itu sendiri. Memanglah dera itu tak boleh. Sebab rotan
nak mendidik pun dia tak sama dengan mendera. Yang banyak dera masuk TV itu pakai putu rokok. Patutnya haram rokok lah. Takak orang jual rokok, bukannya haram rotan. Yang cucu rokok itu banyak macam-macam lah. Benda yang memang dah haram tidak diharamkan secara enforcementnya tak ada. Okey. Kalau kita kiranya mufti-mufti, majlis fatwa dan sebagainya keluar dah haram tu, tapi enforcement tak ada lah. Dari segi enforcement tak ada. Jadi peluang nak dera melalui rokok tu ada tu. Yang tu, yang rotan ni, kalau yang bapak nak berdera tu dia tak cari rotan. Apa ada je, tangan, tombok, siku, stereka, bangku, kerusi. Tak ada dah nak cari rotan tu, tak sempat cari rotan. Kalau cari rotan tu okey lah tu. Dan rotan pula bukan besar penombok, bukan besar betih. Sekali pukul patah. Kalau pukul patah tu memang dera lah. Jadi ada. Jadi itu peraturan, nak sebutnya peraturan. Jadi ini termasuk dalam perundangan Islam. Kena terima. Hakikat ni tak rotan berdosa, tapi mengharamkan rotan tu dia dah mencabut Allah. Tu bahaya. Kalau dia cabut Allah, dia dah dia kata dah melebihi batas. Batas iaitu batas syarak. Lawan Tuhan ni batas syarak, langgar batas, boleh membawa pada murtad. Orang tak minum arak, dia kata apa salah minum arak? Dia tak minum, dia kata apa salah minum arak? Maknanya dia lawan Tuhan. Dia melampaui batas, maka boleh murtad. Orang yang tutup aurat, elok je pakaian dia, dia kata apa salahnya berpeluk kalau tak ada syahwat? Sebab K-pop peluk kan. Dia kata apa salahnya kalau peluk kalau tak ada syahwat? Itu keluar dululah tu. Orang tanya. Dia kata saya peluk ni macam anak je, anggap macam tu. Apa hubungan awak? Bukan anak, bukan apa, pelakon, sama-sama pelakon. Tapi masalahnya apabila K-pop kena 1,000. Kalau tak 6 bulan penjara kan. Itu dia punya, belum diputuskan oleh mahkamah. Mungkinlah keluar fine lah, kira macam fine, tak bayar apa, tak ada apa lagi, sehingga dia dibawa ke mahkamah, diheret ke mahkamah untuk dipaksa. Macam kita lah kena compound, kalau kita tak nak bayar, tunggulah. Kalau setakat majlis dia tak ada halnya, cuma kalau ada urusan nanti masalah. Tapi kalau berkaitan dengan saman trafik pun sama aja. Kau tak bayar, sehinggalah kalau dipanggil ke mahkamah kita panggil, itu baru. Kalau tak, kita tak bayar. Macam itulah ibaratnya. Jadi masalahnya orang itu, tapi orang yang hari-hari berpeluk tak ada pula kena. Hak sekali-sekala tu kena. K-pop tu sekali-sekala kan. Yang hari-hari peluk dalam TV lakon tu, tak pula kena kan. Tak ada pula orang nak sebut. Berat betul. Jadi macam main-main je hukum ni. Macam main-main. Jadi macam mana nak mendidik masyarakat dalam macam tu? Itu dari segi sebahagian dalam pendidikan tadi. Kemudian ada undang-undang ataupun peraturan yang berkaitan dengan fiqhus siyasah, politik. Dalam Islam ada peraturan yang berkaitan politik, berkaitan dengan good governance, pentadbiran yang baik, good administration. Ada dalam Islam peraturan. Tak boleh pemerintah sesuka hati nak mengenakan cukai contohnya, tak boleh. Sehingga kan Imam Nawawi sendiri hampir dipenjara, hampir dihukum kerana menentang raja yang nak kutip cukai. Nak kutip cukai untuk apa? Untuk beli peralatan senjata nak mempertahankan negara. Tapi Imam Nawawi kata tak boleh. Kalau nak kutip pun boleh kalau dah jual semua istana-istana besar, barang-barang mewah, perhiasan, baru boleh. Kalau nak kutip cukai pun, selagi mana ada lagi tak boleh. Istana kena jual. Jadi itu contoh hukuman, peraturan dalam good governance dalam Islam. Ditunjukkan oleh Umar Abdul Aziz, sehingga kan
lampu pelita pun tutup. Berapa sen lah kalau kita kira hari ni lampu pelita tutup. Sebab apa? Sebab bicara urusan keluarga, bukan bicara urusan negara. Ahli keluarga datang tutup, tukar lampu lain. Ni pasal apa tutup? Tadi lampu negara, sekarang ni pakai lampu aku punya untuk family business. Itu peraturan, yang peraturan tak boleh. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang gubernur yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar, dia tidak mengambil berat soal soal orang-orang yang miskin contohnya, tak memberi penekanan atas hak-hak orang yang miskin, fakir miskin. Lalu Rasulullah memberi amaran. Sebab ada peraturan-peraturan, bukan itu. Jadi dalam Islam memanglah bukan tak boleh kutip cukai. Kita tak kata tak boleh kutip cukai, boleh, tetapi ada syarat-syaratnya. Orang miskin tak boleh dicukai. Dalam Islam, hukum Islam tak boleh. Haram hukumnya orang miskin dikenakan cukai. Sebab apa? Sebab dia pun penerima zakat. Macam mana pula dia kena cukai? Bahkan banyaklah benda-benda yang berkaitan dengan pentadbiran ni, ketelusan dan sebagainya. Bahkan ada hadis akhir zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ada orang itu pagi-pagi dalam kemurkaan Allah, balik daripada kerja dalam kemurkaan Allah, iaitu orang-orang yang membawa cambuk, yang membawa cemeti, membawa rotan, duk belasah orang supaya taat kepada ketua dia, pemimpin dia. Itu ni untuk pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan tak boleh mengampu. Sebab nak suruh please orang atas, dia rotan orang sana, tangkap orang sana, pukul sana. Itu peraturan dalam Islam, digambarkan dalam hadis akhir zaman. Tapi Allah Ta'ala laknat dia. Jadi banyaklah kalau kita katakan ini peraturan dalam politik Islam, peraturan. Apabila orang manusia hari ini anggap politik itu kotor kerana ia tidak didasarkan kepada Islam, tak didasarkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak, indahnya, alangkah indahnya bersyariat dalam masalah politik, fiqhus siyasah ada. Tapi sebab jarang dibincangkan, orang jadi jahil, orang jadi tak tahu. Hari ini kadang-kadang kita kata, kenapa dulu masa kecil-kecil, masa kita belajar pondok dulu ke, belajar dengan tu tak ada dengar pun. Hari ni baru duk sibuk-sibuk. Yalah, dulu tak ada kesedaran. Macam dulu tahun 80-an, berapa ramai orang yang bertudung. Kan? Kalau ada tudung pun 80-an tu tudung, orang kata tudung bawah kecil je. Tahun 90-an baru mari tudung besar. Sebab apa? Dulu lagi orang pakai tudung, tak pakai tudung. Pakai kain batik je letak atas. Macam tu. Orang panggil tudung mak bonda ke apa, wallahu taala, macam-macam gelaran. Dulu tak ada, carilah. Sekolah agama pun pakai scarf dia tutup macam tu. Nak tengkuk nampak. Hari ni kalau orang hari tu hidup, dulu kenapa tak ada orang suruh pakai macam ni? Dia kira dulu. Kalau ikut dulu samalah macam mana Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Apa tu? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Apabila dikatakan pada mereka, ikutlah apa yang diturun oleh Allah. Apa yang Allah Ta'ala turun. Dia kata, buat apa nak ikut? Mak bapak kami tak buat pun. Serupa ayat dia. Serupa. Dulu tak ada pun. Dulu tak ada sebab tak reti. Sebab tu Allah Ta'ala beri perli. Perli apa dia? Awalau kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Syaitan tu kan dia nak ajak bawa ke neraka. Sebab tu tak ada benda-benda tu. Siapa syaitan tu? Mak bapak dia orang lah. Mak bapak yang tak berpaling, tak berpegang kepada agama. Itu masalah. Okey. Jadi banyak lagi sebenarnya kalau nak sebut peraturan-peraturan yang berkaitan dengan
undang-undang lah yang berkaitan, banyak penuh. Banyak lagi topik-topik. Tetapi mungkin antara topik yang menjadi perbincangan hangat, walaupun dia bukanlah merupakan sebahagian besar ataupun daripada hukum-hukum. Banyak hukum-hukum dalam Islam. Ya, kita katakan tadi macam mana hidup bermasyarakat, muamalahnya macam mana. Banyak berkaitan muamalah, hukum pusakanya, perkara yang berkaitan dengan ahwal as-shakhsiyah, pribadi, yang berkaitan undang-undang pribadi, perkahwinan, cerai, macam-macam ada hukum yang ia adalah merupakan peraturan Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipatuhi, yang mesti dituruti, mesti diterima oleh orang yang beriman. Orang beriman sebenarnya tak ada pilihan. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladhina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau, wahai Muhammad, menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama, maka ikutlah jalan syariat itu dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Kena ikut syariat. Tetapi orang duk selalu nampak bahawa apabila sebut perundangan Islam, sebut undang-undang Islam itu hudud, qisas. Hududlah yang paling ketaranya. Sebenarnya undang-undang Islam banyak sangat, very vast area, luas dia punya area dia sangat luas dalam semua kehidupan. Bahkan nak masuk tandas pun ada caranya, cara sunatnya. Kalau tandas terbuka macam mana? Sekarang tak ada lah tandas terbuka, tapi ada juga orang masih lagi guna tandas terbuka walaupun tak ada tandas terbuka. Bawa kereta, rasa nak kencing, berhenti tepi jalan. Tandas terbuka. Ada tak kaedah ni? Mestilah ada kaedah dia. Cara macam mana? Peraturan lah tu. Banyak sangat nak sebut, luas. Tapi saya nak sebut, mungkin nak beri tumpu di akhir ni berkaitan dengan apa yang dipolemikkan oleh orang, apa yang orang ingat banyak, tapi sebenarnya sebahagian, tapi wajib buat juga. Yang orang kata ini tak sampai 1% pun, 0.01% pun tak. Semua macam tu. Tengok dalam buku peraturan. Undang-undang dunia pun macam tu. Kita tengok undang-undang apa, jalan raya. Kalau banding dengan undang-undang yang ada di Malaysia, buku rak tu, rak masjid ni pun tak cukup nak letak peraturan, enactment, akta, penuh ni kalau letak ni banyak. Daripada akta yang kita tak pernah dengar pun ada. Pun ada, tapi wajib kena ikut. Kalau letak kena. Baru-baru ni 2 orang kena tangkap sebab apa? Tembok di Kedah. Dia tembok pelanduk ke apa? Pelanduk. Berapa persen je undang-undang tembok pelanduk tu bawah akta perhilitan. Tapi kalau buat kena tangkap semacam. Tapi apabila undang-undang Allah dia terus cakap 1% tak payah buat. Kalau undang-undang Allah 1% tak payah buat. 1% pun kena buat. Sebab dia adalah perintah Allah. Jadi yang polemiknya hudud lah. Okey, hudud ni adalah salah satu daripada elemen dalam kanun jenayah syar'iyah. Jenayah yang berkaitan jenayah salah satu elemen sahaja, iaitu hudud. Dia ada 3 elemen, iaitu qisas dan juga ta'zir, selain daripada hudud tadi. Tapi orang selalu tekan hudud kan. Qisas jarang sebut. Tahu mungkin payah kau, ataupun orang tu tak berapa tahu sangat. Dia dengar harapan je. Macam orang baca surat khabar, dia baca muka je, dia baca tajuk je terus belasah. Tak tahu apa dalam dia, inti dia tahu apa, dia belasah dulu. Jadi sebut hudud duk kat depan, hudud, qisas, ta'zir. Jadi hudud dah, hudud belasah, belasah. Tak tahu apa dia. Okey. Jadi hudud ni apa yang ada dalam Al-Quran, hadis Nabi SAW yang disebut kesalahannya. Jelas sebut kesalahannya, tak banyak kesalahannya. Hudud ni sikit je. Sekurang-kurangnya 4. Sekurang-kurangnya. Selebih-lebihnya 8. Kalau ada orang buat sebelah, itu sesat. Melampau. Dalam Islam tak boleh melampau lebih, tak boleh.
Tapi kalau 3 pun sesat juga, tak boleh. Bukan hudud namanya kalau 3. Dia mesti sekurang-kurangnya 4. Itu dah ikut ulama. Al-Imam Al-Mawardi dalam Ahkam As-Sultaniyah pun sebut 4 je. Imam Mawardi ni Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i. 4 je. Imam Ghazali baru sebut 6. Okey? Ada sebut 8. Apa yang 8 tu? Dia hirabah. Dia lepas hirabah tu ada satu lagi dia panggil qat'ut tariq. Ditambah satu lagi. Selain pada yang biasa kita dengar. Biasa dengar tak? Hudud ni. Kita main orang biasa dengar belaka lah ni. Dia kita sebut hak orang sebut lain tu, dia kata ada satu lagi iaitu qat'ut tariq, tapi dia sebut juga hirabah. Dia mengasingkan hirabah dengan qat'ut tariq. Padahal setengah ulama menyamakan. Setengah ulama kata sama je. Setengah ulama kata lain. Jadi sebab tu jadi 8. Kalau tak yang jadi 7-nya, yang biasa 7, tapi ada juga yang 6. Okey, yang 5 pun ada. Apa yang 6, yang 5, yang 7 tu? Okey. Kalau kita kira bermula dengan zina. Okey. Kemudian tuduhan zina. Okey. Qazaf lah, qazaf. Tapi qazaf ni dia ada 2 qazaf. Qazaf ta'zir dan qazaf hudud. Yang kita maksudkan ni lah qazaf hudud yang kena 80 rotan. Kalau qazaf ta'zir mungkin 10 rotan je. Qazaf ta'zir, tuduh orang tak ada kemaluan. Dia kata mamak tu hang nak kat dia, dia tu tak ada kemaluan. Jadi itu dipanggil sebagai suatu tuduhan. Qazaf. Dan kena tu. Tak boleh tuduh orang amal sihir apa semua, itu qazaf, tapi ta'zir. Yang qazaf hududnya tuduh orang berzina tanpa bawa saksi 4 orang. Walladzina yarmuna al-muhsanata thumma lam ya'tu bi 4 syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang menuduh perempuan yang baik dengan tuduhan zina dan tidak membawa 4 saksi, maka sebatkanlah dia dengan 80 sebatan. Surah An-Nur ayat keempat. Jadi orang kata yang kedua, yang ketiga mencuri, yang keempat hirabah, yang kelima minum arak, yang keenam hirabah dah sebut, yang seterusnya irtidad, murtad, riddah. Riddah nombor 6, nombor 7 burah. Burah nombor 7. Nombor 8, kalau tambah 8 jadi qat'ut tariq. Dalam masalah ini ada pendapat yang jumhur, ada pendapat yang ghairu jumhur, yang pendapat yang tak berapa banyak, tak majoriti, yang majoriti ada majoriti. Tetapi dalam kaedah pelaksanaan dia, apabila suatu kerajaan itu nak melaksanakan 4, dia boleh ambil pandangan yang 4. Boleh je. Bahkan dalam zina tu dia ada 2 hukuman contohnya. Walaupun zina tapi ada 2 hukuman, muhsan dengan ghairu muhsan. Muhsan maknanya yang dah merasai persetubuhan halal, dah kahwin dah. Tapi kalau kahwin belum buat apa-apa lagi pun kira ghairu muhsan. Ghairu muhsan orang yang tak kahwin lagi. Memang sah lah. Dia kalau berzina pun sebelum tu dah berzina, tapi dia berzina lagi, jadi dia ghairu muhsan. Jadi 100 rotan dengan rejam sampai mati. Jadi orang fobia dengan rejam sampai mati tu, kan? Jadi kerajaan boleh saja nak kenakan hukuman rotan dulu, 100 rotan. Orang yang kahwin ke orang tak kahwin ke, dia nak buat hukum yang sama, boleh je. Sebab ada ulama berselisih dalam masalah ini. Dia kata sebenarnya tak ada hukuman rejam sampai mati. Dikatakan bahawa hukuman itu sudah dinasahkan dengan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Berzina lelaki perempuan, dia tak sebut muhsan ke ghairu muhsan. Kata ulama ni lah, dia ikut kaedah tafsiran dia, sebablah mereka 100 sebatan setiap seorang mereka. Jadi ini dia kata sudah memansuhkan ayat. Sebab ayat tu pun dah tak ada. Sayyidina Umar je kata. Sayyidina Umar kata, aku takut orang akhir nanti akan kata bahawa ayat
Rejam sudah, ayat rejam tak ada. Padahal aku membacanya, kata Sayyidina Umar. Aku membacanya dan Rasulullah menghukum dengan hukuman rejam. Itu kalau pendapat yang kata rejam. Jadi kita boleh ambil pendapat yang ini sikit, sebab dalam masalah itu jadi ada, boleh kita katakan at-tadrish ataupun tadarrush. Maknanya berperingkat-peringkat. Orang povia sangat nak rejam tu, kita tak apalah, kita rotan dulu. Yang penting terima hudud. Ini duk sibuk. Kenapa Terengganu 7? Kenapa Kelantan 6? Soal 7, 6 selagi dalam lingkungan 4 hingga ke 8 masih lagi hudud. Yang penting terima ke tidak. Hang terima dulu, buat satu-satu pun tak apa. Sebab dekat Aceh pun dia tak laksana seluruh terus. Dia berperingkat-peringkat. Begitu juga yang diinginkan oleh Brunei pun macam tu juga. Dia tak nak laksanakan sekaligus. Bahkan sekarang ni dia giatkan dengan kempen TV dia penuh dengan kadang-kadang kartun menjelaskan enactment hudud ni. Tapi di Brunei tu mungkin kelebihan dia akan, kalau laksana hudud ni, dia akan mengganti, dia panggil Islamic Penal Code. Dia menggantikan kanun keseksaan. Macam kita akan ada dualism. Satu penal code, satu jenayah syariah. Jenayah syariah ada satu, jadi dua. Tu orang marah sangat tu, ada dua. Dia tak tahu yang dua tu sejak British tinggal kita dah dua dah. Bahkan masa British dulu pun dua. Dia bagi sultan, personal law sultan. Dia cukai ke atas tu dia punya. Personal law sultan dua dah, dualism. Yang tak dualismnya masa sebelum menjajah dulu, iaitu Kanun Melaka, Kanun Perak, Kanun Terengganu, semua tu syariat. Dia tak ingat hak tu. Dua tu bukan baru, lama dah dua. Tapi duk sibuk dua, habislah kita tak adil lah. Lama dah dua. Selama ni awak berkahwin cerai tu kat mana? Bukan mahkamah syariah ke? Tak sebut pula yang tu. Tak adil lah. Timbul tak adil. Tak adil sebab hang tak reti. Sebab tu kata tak adil. Jadi kalau orang faham, memanglah nak undang-undang Islam. Sebab undang-undang Islam tu banyak kelebihannya, seperti contohnya dalam kes qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu hukuman balas dalam perkara pembunuhan. Bunuh dibunuh balas. Sebenarnya bunuh ni ada 3 jenis dalam Islam. Disebut sebagai qatlul amd, qatlu shibhul amd, qatlul khata. Ada 3 jenis pembunuhan. Pembunuhan yang boleh dikisas hanya qatlul amd saja, sengaja bunuh. Satu lagi separa sengaja. Ada juga separa sengaja. Dan tersalah bunuh. Bunuh dengan sengaja, tengok senjata lah. Kalau penggal kepala tu takkan tak sengaja kot. Pakai pedang pula tu, penggal kepala tu takkan tak sengaja kot. Tembak kat kepala pecah, otak bersepai. Bom, C4, hancur. Takkan tak niat kot. Tak niat nak bunuh kot. Mestilah qatlul amd. Apabila qatlul amd, qisas. Melainkan apabila keluarga dia memaafkan, tetapi subjek kepada diat, compensation, ada pembayaran, blood money, kena bayar 100 ekor unta. Saya tanya orang, seekor unta harga dia 7,000, betul ke tak? Lebih kurang 7,000. 700,000 lah. Lebih kurang 700,000 lah. Apabila bunuh dengan sengaja, kalau maaf. Tapi syibhul amd, iaitu tak sengaja, iaitu tadi rotan tadi tu mati. Cikgu rotan mati. Betul berlaku kat Perlis. Kat Perlis. Yang masuk berita tu hangatlah. Kes sebenarnya macam ni. Bukan macam yang kita dengar tu. Kes sebenarnya. Kes sebenarnya, Ustaz Lutfi tu, dia rotan tu anak angkat dia. Dia ambil budak tu susah. Dia ambil duduk dengan dia. Sekolah dia belanja apa semua dia jaga. Yelah, anak ada satu ketika anak tu mungkin ada buat kesalahan, dia rotan. Bapak ni anak expectation tinggi. Betul tak? Kalau ajar mengaji orang lain, anak orang lain tak marah pun. Suara tinggi pun tidak, tapi kalau anak sendiri jenggis semacam.
Sudah expectation. Dah kita bagi dia makan, kita harap. Betul. Jadi rotan. Tapi dia tak mati sebab rotan. Dia mati sebab fit. Budak tu ada fit. Ada sawan. Dia bukan mati hari tu. 3 hari lepas tu baru mati. Jadi yang bawa kes ni kawan saya. Duduk kat Shah Alam ni lah kawan saya tu. Dia pergi ke Perlis sana. Dia bela. Sebab AG bicara bawah 302. Bunuh. Dalam Islam, dia pembunuhan separa sengaja. Apa maksud separa sengaja? Senjata yang digunakan tidak boleh membunuh pada asalnya, tetapi kena tiba-tiba mati. Rotan besar ni tak mati. Batu besar ibu jari tak mati. Tiba-tiba kena mati. Ialah mati sebab lain lah, tu lebih lagi. Kalau mati sebab lain tak kira. Kawan saya pergi tu, dia tanya, dia dulu pun DPP juga, berhenti DPP, dia praktis itulah. Kemudian dia pergi, dia hubungan kawan dia yang bercara. Dia kata, apa pasal kau bercara? Dah tengok kes tu semua dalam kok tu, kata lepas tu jumpa, apa pasal kau tu bawa dia 302? Ni bukan kes bunuh ni, kan dia ada ni. Kata dah orang nak macam tu, orang ramai nak macam tu. Jadi kalau peraturan boleh dibuat kerana orang nak ramai macam tu, beratlah. Betul tak? Beratlah kalau ikut orang ramai nak. Tapi orang ramai nak sungguh-sungguh tak nak pula. Orang ramai nak, hak dia je dia nak. Orang lain nak tak boleh. Ramai juga yang nak je. Contohnya rakyat Kelantan ramai nak udut, bagilah. Jangan susah-susah, bagi je. Tapi ada move lah, dengar kawan-kawan saya cakap, ialah ada sekarang ni kementerian adalah kononnya nak membantu Kelantan melaksanakan hudud. Tapi kita tunggu dulu, tengok dan lihat. Tunggu dan lihat kan. Kalau jadi insya-Allah. Ada dia kata nak buat. Tolong. Yalah setakat ni banyak bengkel dia adakan. Saya pun pernah masuk satu bengkel dia lah. Pernah masuk satu bengkel dia. Jadi banyaklah benda-benda yang ditukan. Mudah-mudahan terlaksanalah. Itu hudud. Tadi kita sebut kisah tadi, soalnya pembunuhan separa sengaja, kemudian pembunuhan tidak sengaja, tersalah tadi, qatlul khata', pembunuhan tersalah. Tersalah ni tembak burung kena orang, tembak rusa kena orang. Dalam masa perang jangan ceritalah, tak ada. Iaitu nak bunuh kafir harbi, rupa-rupanya dia tak kafir Islam rupanya. Itu qatlul khata' namanya. Accidentally. Bukan sengaja nak bunuh dan salah. Yang tadi tu, yang separa sengaja tadi tu sebab pukul sengaja, tapi benda tu tak menyebabkan kematian. Itu dia kata separa sengaja. Sengaja pada perbuatan, tapi tidak pada niat bunuh tadi. Tapi yang ni pula tersalah ni memang lain lah. Terjadi zaman Rasulullah apabila sahabat-sahabat dipelupuh oleh orang kafir. 20 orang guru Al-Quran Rasulullah hantar sebab satu kaum tu kata pakat nak masuk Islam belaka, tolong hantar untuk guru. Sampai tengah jalan dia mengangkat, rupanya dia bunuh 3 orang dapat lepas lari. 3 orang dapat lepas lari ni berlari-lari sampai ke satu perigi. Tiba-tiba ada orang mari kat perigi tu tanya, awak ni orang mana? Berjaga-jaga ni, dia kata orang puak tadi tu, puak hak bunuh tadi tu. Padahal dia puak lain, sengaja nak tumpang nama. Sebab selalu kena buli. Orang Arab ni kalau lemah tu kena buli. Jadi dia sebut nama puak yang kuat tadi. Jadi orang Islam ni bunuhlah dia. Diadu pada Rasulullah. Rasulullah kata bayarlah 100 ekor unta setiap seorang. Sebab dia disebut qatlul khata'. Itu dia ingatkan kumpulan tanda tadi. Qatlul khata'. Tapi 100 ekor unta juga. Shibhul amd juga 100 ekor unta juga. Kena. Itu peraturan yang kena dilaksanakan. Tapi yang self regulation ada juga. Kafarah, bunuh kena bebas hamba. Tu ada. Jadi itulah dia punya, kita katakan dalam masalah pembunuhan. Hari ini mungkin satu fenomena iaitu accident kan, accident. Ada tak agak orang bunuh orang langgar kereta? Apabila sebut senjata membunuh orang baru jadi qatlul amd kan. Tapi kalau sengaja langgar, sebenarnya sengaja langgar pun boleh juga. Macam orang angkat batu besar, empah atas kepala, hancur bersepai otak. Suka sungguh sebut bersepai otak.
Bersepai sikit-sikit bersepai. Bersepai otak, ambil batu, pecah kepala. Bila hancur kepala, jadi matilah. Sama juga langgar kereta. Langgar kereta ni kadang-kadang lebih dahsyat daripada tembok lagi. Tembok ni point blank. Letak kat sini nampak, pecah otak, baru mati kan. Tapi kalau jauh-jauh tu payah nak mati. Makan masa. Tapi kalau langgar ni kereta, hancur bersepai tu. Otak terkeluar ada, kepala putus ada. Kalau sengaja, dia boleh jadi qatlul amd, dan dia kena qisas. Walau apa pun cara pembunuhannya, dia ada pembelaan kepada keluarga mangsa. Itu istimewa dalam Islam. Tak ada lah. Kalau orang tahu yang ni, tak nak ke? Accident, berapa dapat insurans bayar? Berapa bayar? Islam tak kurang dah hadis 700,000. Accident walaupun tak sengaja, nama pun accident. Accidentally hit. Tak sengaja langgar, mati 100,000, 700,000 dapat. Tak nak. Mesti orang yang tu nak, tak buah hati, tak dapat. Tapi sebab kalau macam di Brunei, dia terang, dia buat kartun supaya orang tu dapat terima, dapat faham. Betul lah. Tapi sebelum dia faham tu, dia kanunkan dulu, dia buat dulu. Kita tak kanun, nak cerita pun tak guna. Cerita-cerita tapi tak laksanakan. Kanunkan, laksana mungkin peringkat-peringkat. Itu yang cantiknya. Okey, itu dalam bab qisas. Okey. Dalam bab ta'zir. Tapi kita pulang pada yang hudud tadi tu, ada banyak timbul isu ialah berkaitan dengan zina. Zina 4 orang saksi ni, dan dia ada rogol. Tu yang perit tu. Dia kata kalau kena rogol macam mana? Sebab dalam enactment kata orang yang mengandung, perempuan yang mengandung adalah dikira sebagai qarinah, evidence bahawa dia telah melakukan zina jika dia tidak dapat membuktikan bahawa dia telah berkahwin. Orang perempuan yang tak berkahwin, yang seorang-seorang tiba-tiba mengandung, is an evidence, ialah satu bukti bahawa dia telah melakukan zina, kecuali dia katakan sebaliknya. Jadi dia kata seronok orang rogo lah. Yang pertama nak hukum orang yang rogo kena ada 4 saksi. Berat nak 4 saksi, tak boleh rogo. Rogo mestilah tempat tersembunyi. Jadi tak kena lah dia kata. Sebenarnya kalau kita teliti balik dalam persoalan hudud ni, kita sebut tadi ada banyak khilaf. Ada khilaf yang menyatakan bahawa rogol ni termasuk dalam ta'zir. Ada khilaf kata rogol ta'zir. Jadi apabila ta'zir, dia tak terpakai 4 orang saksi. Ta'zir tak pakai 4 saksi. Ta'zir ni sebenarnya apabila hakim itu merasa munasabah suatu kesalahan itu dilakukan, dia boleh jatuhkan hukuman. Jadi munasabah itu DNA boleh pakai lah. Kalau rogo boleh pakai DNA. Dalam kes zina tak boleh. Dalam kes rogol mungkin boleh. Tapi ini kena perbincangan secara akademik kita katakan. Tapi ada khilaf yang sebut macam tu. Yang sebut setinggi-tinggi hukuman ta'zir, ada yang kata tak boleh lebih pada hukuman, kalau sebab tak boleh lebih daripada hudud. Tapi ada juga ulama yang kata setinggi-tinggi ta'zir itu hukuman bunuh. Setinggi-tinggi. Macam jenayah merosakkan ekonomi negara, embezzlement sampai bilion-bilion, menyebabkan keruntuhan, suffer orang-orang miskin. Kalau setakat penjara tak guna, ramai orang susah, teruk kena. Jadi kata, ada ulama kata dibunuh kalau macam tu. Kalau embezzlement biasa ni ta'zir mungkin 5 sebab ke 10 sebab ke, penjara setahun ke, biasa je 10,000, 20,000. Ini sampai negara hampir bankrupt, menyebabkan ramai orang susah jadi semakin susah. Boleh hukum. Bahkan kata mereka hukuman liwat adalah hukuman bunuh, dan dia termasuk bawah ta'zir. Ada setengah ulama kata liwat tu ta'zir, bukannya bawah hudud. Tapi ada juga ulama kata dia hudud. Ada juga ulama kata tadi itu khilaf. Dalam masalah khilaf ni
terpulang kepada pemerintah dan ulama yang ada untuk pakai. Boleh pakailah dalam kes nak sesuaikan dengan keadaan yang ada, boleh. Itu fiqhnya. Syariat ada, maka fiqhnya ditentukan keumuman. Itu ditaksiskan. Kalau ayat itu umum, ditaksiskan dia dengan mengikut keadaan-keadaan semasa untuk dilaksanakan hukuman. Jadi tak timbullah soal terlepas tu. Tak timbul soal terlepas. Tapi payah sebenar orang Islam ni nak faham ya. Yang paling payah sekali nak faham, tak ada orang terlepas pada hukuman, kerana hukuman Allah ada. Tu hak paling berat sekali. Dia kata lepas, senanglah dia, seronoklah dia. Orang kafir tak kena, orang Islam kena. Hei, Tuhan ada, awak tak percaya ke Tuhan ke? Kalau lepas kat sini, tak lepas juga. Yang kes civil ni berapa berlambak yang lepasnya? Betul tak? Ingat kau kes Norita. Allah buka fail sedih lama. Sedih kat Shah Alam, orang Shah Alam kan? Tak apalah. Kita bukan sebagai satu tu je, bukan kita nak ungkit keburukan orang, tapi nak sebutnya boleh lepas aja. Tak ada pula orang kata tak adil, tak ada pula cakap. Kan? Tapi kita faham mahkamah Allah ada. Itulah yang ada istimewa dalam perundangan Islam, tak ada dalam perundangan lain. Dalam syariat Islam itu yang ada. Roh kepada hukuman itu yang penting. Selain daripada hukuman itu menakutkan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan dipotong tangannya sebagai balasan perbuatan mereka yang jahat itu dan sebagai pencegahan daripada Allah. Takut dia orang. Tapi masalah rambut pun tak kena kerak. Jadi benda macam ni adalah tertentu dan tetap dalam syarak. Apabila orang kata hukuman hudud contohnya, tak ada pilihan lain dah. Dalam Islam tak ada. Orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia wajib terima. Inilah hukuman yang terbaik yang ada, dan dia kena ada cita-cita supaya ia berjaya dilaksanakan. Dan kita nak tekankan sekali lagi, itu hanya sebahagian daripada syumulnya undang-undang Islam. Banyak lagi undang-undang yang lain, peraturan-peraturan yang lain, termasuk yang ibadah. Tapi kalau semua itu sempurna, sempurnalah kehidupan manusia. Kalau satu tinggal, pincanglah kehidupan manusia. Tinggal hudud pincang, tinggal kisah pincang, tinggal takzir pincang, tinggal ekonomi Islam pincang. Ataupun ekonomi Islam dijadikan sebagai kosmetik pun pincang juga. Ada perbankan Islam, siapa kata tak ada? Ada kita laksanakan ekonomi Islam? Ya, tapi itu apa? Kosmetik. Sebab apa? Dia ada induk dia. Semua Islamic banking kena tunduk juga kepada bank negara punya tu. Bank negara pun tak lepas daripada unsur riba. Anak je, bapak macam mana? Kita kalau boleh nak Islam, anak dan bapak sekali. Kita nak kembali kepada Islam. Jangan biar anak je sibuk-sibuk, bapak macam mana? Itu persoalannya. Jadi mudah-mudahanlah kalau lebih ramai orang faham, kalau kita boleh ceritakan keistimewaan perundangan Islam. Orang yang mencuri memanglah kena potong tangan, tapi orang yang kena curi itu kesian. Tapi kadang-kadang kalau dia tahu undang-undang Islam, dia suka barang dia kena curi. Curilah. Sebab apa? Masuk saham 10,000, setahun tak tentu dapat lagi 10,000, jadi 20,000 tak dapat. Tapi kalau barang kena curi sekali 10,000, kena ganti balik 20,000. Siapa tak nak? Doa, curi. Orang curi nak, ramai orang nak. Tapi sebab itulah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita. Kalau ada soalan, insya-Allah, kalau mampu saya jawab. Okey. Dia boleh pelaksanaan dia ni boleh dilaksanakan secara takaful. Secara sumbangan sedikit seorang. Dari kalangan keluarga dulu. Keluarga tak cukup
sekampung dia, senegeri dia. Dan ada ulama kata pergi kepada Baitul Mal. Sebab dia ni sebenarnya bukan semata-mata hukuman, tapi dia ni adalah compensation. Orang yang sudah tercala dengan kematian, lepas tu hidup susah, macam mana? Hidup terkotak-kanting. Dah lah mati bapa, anak kecil lagi. Islam menyediakan satu plan masa depan kepada mangsa. Itu jadi boleh ambil Baitul Mal. Baitul Mal. Okey, dalam kes curi sariqah tak perlu empat saksi, dua saksi cukup. Dua saksi cukup. Ataupun pengakuan orang yang mencuri. Dalam kaedah Islam ni yang paling kuat sekali ikrar. Yang kedua baru syahadah. Syahadah zina 4, curi 2. Tak payah 4. Dia tengok kalau ikut kaedah striknya, memang orang yang tak dapat dibuktikan dalam mahkamah sivil pun tak dapat dibuktikan, lepas. Kita kata, dia memang sah dia ni. Kita nampak cerita pun, tengok muka pun, iya ni muka jahat semacam. Nampak jahat, biar baik sebenarnya. Tapi kita rasa, dia lah. Tapi lepas juga kan. Kalau betul dia buat pun, kalau tak cukup saksi, mana-mana kes dalam mahkamah dunia pun, kalau tak cukup saksi, tak cukup bukti, lepas. Jangan cerita mahkamah Islam. Cuma requirement mahkamah Islam ni berat sikit. Jadi berat tu bagusnya. Sebenarnya sebab tu Islam ni datang hukum bukan semata-mata nak menghukum, tapi nak beri pendidikan dan mencegah daripada berlaku. Orang takut nak curi. Dalam kes zaman Rasulullah, berapa orang yang mencuri? 100 tahun Islam yang pertama, berapa orang yang mencuri? Bahkan hari ni negara yang digembak-gembokkan jahat seperti Pakistan dan sebagainya tu, Nigeria apa semua kan, yang dikatakan laksana tu, sebenarnya kes dia kalau dibandingkan dengan apa yang berlaku di barat, jauh kecil lagi di tempat dia orang berbanding dengan barat. Cuma kes-kes perang tu jangan ceritalah. Dalam Islam ada hukuman hudud ditangguh apabila dalam masa peperangan. Yelah, berlaku peperangan dekat Pakistan, dekat Afghanistan, memanglah orang susah mencuri, itu cerita lain. Tapi kalau ikut statistik sebenarnya, banding dengan barat lagi besar jumlah jenayah itu berlaku. Wallahu ta'ala. Sekadar itu sajalah, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.